macam mana? Kenapa Allah sebut fahifin kifafan wa thiqalan? Maksudnya memang Allah nak suruh kita ni memang jangan malas. Macam mana pun selagi orang kata apa, tak ada excuse yang betul-betul yang boleh jadi excuse tu, pergilah. Jangan cari excuse tu. Kita bagi excuse dekat excuse tadi tu. Faham? Kalau kata demam patut excuse lah. Ada boleh minta uzur lah demam. Lalu kita minta maaf lah demam. Kena pergi kok. Kita minta maaf kat demam lah. Bukan kita minta maaf kat orang yang saya demam. Macam mana nak pergi orang? Kalau usrah tak sembuh sekali, excuse banyaknya kan? Excuse tu terlalu banyak excuse. Alasan. Terlalu banyak sangat alasan. Anak nak sebut sini, kalau usrah yang memang benda paling basic tu pun kita banyak lagi mengelak. Macam mana cerita apa? Kalau tentang sumbangan kita kepada jamaah, kalau istilahnya sebut istirahat pun banyak tergeliat, tergelicang. Macam mana nak dapat tabaruk yang ni? Ayat-ayat dalam surah At-Taubah cukup sebenarnya untuk bagi peringatan kat kita. Infir khifafan wa thiqalan. Dan Allah pula sebut laisa 'alal du'afa, memang du'a dhaif semua. Adakah kita benar-benar termasuk dalam golongan yang dhaif dan marda tadi ni? Yang memang tak ada apa langsung. Nak main usrah, nak main kereta tak ada. Jalan kaki ke? Senang kan? Apa ni? Ni cerita salah seorang ikhwan muslimin ni di Mesir. Sekali tu disuruh infak semua ahli usrah. Seorang ikhwan yang ni dia tak ada apa. Dia memang tak ada apa. Yang dia ada sebuah basikal yang dia guna untuk pergi mana-mana, basikal. Jadi dia nak infak juga. Pasal dia minta infak. Jadi pergi jual basikal tu, dia ambil duit tu, dia infak. Selepas tu setiap kali usrah dia main lambat. Setiap kali usrah dia main lambat. Lama-lama nakib pun cek siapa yang main lambat. Tanya dia betul-betul. Dia tadi main jalan kaki. Basikal lah. Dia cerita lah ahli surah hati pula kutip beli kat dia kenderaan baru. Lepas itu tak ada lah kita suruh pergi jual kereta main infak. Tak sampai tahap tu lagi kan. Suruh pergi jual kereta, pergi jual rumah, ambil rumah, nafkah barang. Tak ada lah. Satu kumpulan lagi adalah kumpulan orang-orang mukmin yang Allah sebut di dalam surah ayat 102. Kita baca ayat ini kita nampak wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalaqu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an asa Allahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Ini mereka dalam keadaan beriman, tapi dia ada apa yang kita khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Dia mencampur adukkan. Dia ada 50-50. Dia punya sebabnya. Mereka ni mengakulah yang tarafu bi dhunubihim, main buat Nabi mengaku kata mereka memang kata apa, memang lambat, memang tak teliti,
sebenarnya kalau mereka lawan, mereka boleh main juga. Yang ni Allah menerima lah taubat mereka. Sebab dia cerita di sini, contoh Abu Lubabah dengan 9 orang rakan-rakannya, mereka ikat diri mereka dekat masjid dan mereka bersumpah yang boleh buka ikatan di dekat masjid ni hanya Rasulullah. Jadi bila turun ayat Qur'an na'tarafu bi dzunubihim, Rasulullah yang melepaskan mereka daripada ikatan kan. Okey. Dia ada beberapa contoh lah. Contohnya Abu Qaisamah. Contoh Abu Qaisamah. Abu Qaisamah ni bila dah ada panggilan perang, dia macam teragak-agak. Dia teragak-agak. Orang nak jalan pergi lah. Orang nak jalan pergi lah. Dia pergi dekat dia punya kebun kurma. Pergi kat kebun kurma, dia ada 2 orang isteri. Sampai dekat pintu kebun tu, dia tengok isteri dia duduk tempat. Dia pun buat macam, kita nak kata apa, macam gazebo apa. Saya tak tahu terjemah apa sini. Dia sebut Harish. Gazebo lah kan. Tempat teduh dengan ada sungai sejuk lah. Sama ni. Dia pun tengok benda tu. Dia pun kata, apa yang dia kata? Rasulullah duduk tengah panas. Duduk tengah panas matahari. Abu Qaisamah duduk tengah sejuk. Dengan ada isteri lagi depan. Adakah ini adil? Rasulullah duduk tengah panas, padang pasir dengan debu, dengan angin semua. Dia duduk tempat sejuk sini. Adakah ini satu yang adil? Dia bersumpah dia takkan masuk. Dia pun siapkan kenderaan dia, senjata dia pun ikut. Tapi dia tertinggal. Dia tertinggal. Ada riwayat menyatakan dia jumpa dengan seorang lagi yang lambat juga. Dia sebab tolak orang. Daripada Madinah kita tahu 2 orang walaupun terlambat. Punya jauh perjalanan tu, jalanlah 2 orang dengan tunggangannya. Nabi dah sampai dah. Nabi dengan tentera Islam dah sampai dah Tabuk. Bila mereka duduk kat Tabuk tu, nampak orang ramai daripada jauh. Mereka pun kata siapa tu yang ramai tu. Mereka kata kat Nabi, ada raqib ala tariq mukbil. Ada seorang penunggang yang tengah ramai. Terus Rasulullah kata, kun Abu Qaisamah. Mujizat lah. Itu adalah Abu Qaisamah. Tunggu dah dekat. Baru dia kata, memang Abu Qaisamah pun. Dan dia pun bagi salam kat Nabi. Dia pun cerita apa yang berlaku pada dia. Maksudnya, kadang-kadang kita rasa kita ni dah slow lambat lah. Tak apa. Yang penting lambat atau slow ke, kita masih hidup dalam gerabak tu. Bukan kita tertinggal terus. Nasihat sahabat ni, walaupun tertinggal, pergi juga, jalan juga, ikut. Seorang lagi, Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari. Unta dia, tak tahu kenapa unta dia jadi lemah. Unta dia jadi lemah. Unta tua ke apa, dia tak sebut unta tu tua. Cuma dia kata unta tu lambat. Unta tu lambat, dia tertinggal kat belakang. Dia tinggal kat belakang. Yang Nabi setiap kali ada sahabat-sahabat yang main report, ada yang tak main lagi, ada yang lambat lagi. Sebab Nabi bila dah kumpul semua orang, Nabi terus jalan. Nabi tak tunggu lah. Nabi tak tunggu lah. Nasib lah. Siapa tak ngopi, tak ngopi lah. Nabi kata, fada'uhu fa'in yakun fihi khairan fasayulhiquhu Allah
biarkan dia berkata. Kalaulah Allah nak kebaikan daripada dia, maka Allah akan sertakan, biarkan dia menyertai kita. Wa in yaku ghairu dzalik faqad arahahullahu min. Kalau bukanlah sebaliknya, semuanya Allah telah, kita nak terjemah buat tak boleh lah. Maksudnya alhamdulillah kita kira tak jadi leceh dengan dia. Maksudnya kalau dia tu bagus, Allah nak kebaikan dia main. Kalau dia tak main, kira Allah kira bagi kita ni merehatkan kita daripada dia. Takkan kata merehatkan kita daripada dia, maksudnya kita tak jenuh dengan dia ni. Tapi kita beban, dia ada tu beban dengan kita. Kita nak dia ada dengan kita tu, dia tolong kita, bukan kita nak kena pergi tanggung lah. Sebab jenuh kita. Tapi itu yang banyak ada. Sampailah ada orang kata Abu Zar pendapat Rasulullah. Allah kata yang sama juga. Rasulullah kata yang sama juga. Jadi apa yang Rasulullah kata ni, walaupun dalam peperangan Tabuk, dia boleh kenal kat kita juga. Kalau Allah nak kebaikan daripada diri kita, kita akan terus serta. Kalau sebaliknya, kita ni seolah-olah memang Allah sengaja tak, nanti Allah akan belas. Benda ni Allah akan belas dalam ayat yang lain. Kita cerita surah Taubah dalam tempoh macam ni semua tak boleh. Jadi background dia tu dia cerita juga. Aku tak bila lambat dia untuk dia dah tinggal dah. Lalu dia turun ke unta, dia ambil semua dia punya bekalan-bekalan, dia pukul atas belakang. Dia ambil, dia tanggung ke belakang, dia pun jalan kaki sorang-sorang. Jalan kaki sorang-sorang, tengah-tengah panas, bawa barang berat-berat. Orang dia. Sampailah Rasulullah ni terkeluar ni berhenti rehat satu tempat. Berhenti rehat satu tempat. Dia bukan jalan straight tu, berhenti lah. Ada rehat, berhenti lah. Tak ada rehat kan. Orang pun nampak. Dia pun beritahu Nabi kan, ada seorang lelaki tengah jalan, seorang-seorang nak main. Nabi berkata, kun Abu Zar. Sama macam tadi kan. Itu Abu Zar. Abu Zar, itu Abu Zar. Kemudian tengok mati sampai dekat Imam betul kan. Imam berkata, Abu Zar. Allah berkata, Yarhamullah Abu Zar, yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Famous kata Abu Zar ni, Abu Zar ni. Semoga Allah merahmati Abu Zar. Dia berjalan seorang-seorang dan dia akan mati seorang-seorang dan dia akan dibangkitkan di akhirat kelak seorang-seorang. Cerita dengan Abu Zar ni, bila dia tua, dia dengan isteri dia dengan pembantu dia. Dia pun tinggal di satu tempat, ninjau dengan orang. Jadi Abu Zar pun masa dia ada sakit dan mati tu, dia bukan cakap isteri dia dengan hadam tu. Kalau siapa nak urus mayat dia, kan? Umi kan, dia buat tu tak larat nak buat tanah tu, perempuan kan. Dia pun kata, kalau aku mati nanti, kapal kan, mandikan kapal kan, tetap tepi jalan, tunggu mana-mana kafilah dagang lalu. Kafilah dagang mana-mana lalu. Jadi bila dia dah mati, memang isteri dia bantu dia buatlah, mandikan kapal kan, tetap tepi jalan. Tunggu mana-mana kafilah dagang lalu. Betulan ada kafilah dagang yang lalu. Tanya ni, mayat siapa? Kata ini mayat Abu Zar. Dalam kafilah tu ada Abdullah bin Mas'ud. Tu Abdullah bin Mas'ud main. Nangis Abdullah bin Mas'ud. Sadaqa Rasulullah. Benar kata-kata Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud kata. Dia ulang balik lah apa yang Nabi kata tu, iaitu yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Kita Abu Zar. Tapi hebatnya kita pengajaran cerita Abu Zar, dia boleh turun pada unta dia, jalan kaki semua
orang tanggung barang nak pergi perang juga. Tinggal lah. Dia kata tertinggal kereta api lah. Kita selalu kata kalau tertinggal kereta api habis lah. Dia orang alasan cukup kuat lah. Tetapi Abu Dhar tetap pergi ikut juga, walaupun jalan kaki. Itu cerita orang-orang yang lambat tadi lah. Ada satu cerita lagi, ada 3 orang. Oh, itu panjang saja. Ya, kalau cerita dia saja kena khususkan kuliah tu untuk cerita pasal mereka lah. Hadis dia pun memang panjang. Sahih Bukhari. Diriwayatkan hadis tu saja kalau ikut saiz buku ni 4 muka surat penuh. 4 muka surat penuh. Hadis cerita tentang Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Ini kumpulan mana? Yang memang tapi perang tu tak ada alasan apa. Malahan. Alasan dia malahan. Tak ada alasan apa langsung. Memang mengaku kat Nabi. Kalau aku bagi alasan, dia kata lah, kalau aku bagi alasan, tak apa Nabi yang mesti tahu tipu lah. Aku cerita yang betul ni. Memang 3 orang ni iaitu siapa? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. 3 orang ni. Yang akhirnya kena pulau, kena boykot selama 50 hari. Oh, 50 hari. Gila. Memang Ka'ab bin Malik cerita hadis yang lebih panjang ni pun dia pun nak gila lah. Tapi dia tak gila lah. Maksudnya Rasulullah tahu mereka 3 orang ni mampu tanggung, mampu menghadapi, melawan dengan keimanan dia. Kalau kita tahu dia ni punya iman lemah ni, pergi pulau tak betul lagi. Kan? Kita tengok dia lagi kalau orang macam mana. Tengok cara Rasulullah bertaamul dengan sahabat. Pasal kau 3 orang ni Nabi cukup dahsyat sampai 50 hari kena pulau. Nabi berbeza-beza. Macam Ustaz Khairul cerita tadi, yang babi kucing dalam masjid, Nabi tak marah. Tengok level lah. Level yang macam mana? Ni level macam mana ni ni sampai 50 hari. Padahal mai jumpa Nabi mengaku cakap betul-betul. Kami ni tak pergi sebab malas. Mengaku. Hak munafik pula mai hak macam-macam alasan Nabi lepas. Padahal mereka tu memang penipu. Itu kita kena faham macam mana cara Nabi bertaamul, berinteraksi dengan para sahabat ikut level. Ni level hebat lah ni. Level hebat dia kena cengeng sikit. Dia tak lah. Dia ngurus ni. Macam mana tak apalah, ada ngurus besar 2, tak ada sikit kan. Tapi saya tak cerita lah, cerita Ka'ab bin Malik ni memang panjang sangat. Semua orang rasanya pernah dengar pun. Sebelum ni cerita Ka'ab bin Malik. Yang ayat dia dalam ayat 118, wa 'ala thalathati alladhina kullifu. Di atas 3 orang. Siapa 3 orang tu tadi nak? Hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Sampai dia rasa sempit dunia ni. Dunia ni sampai rasa sempit tu lah. Isteri sendiri pun tak cakap dengan dia. Balik rumah tak ada siapa nak layan dia, pergi keluar tak ada siapa pun layan. Jumpa Nabi bagi salam kat Nabi. Ni cerita hadis banyak sangat. Bukan sama kata dia heboh. Tak 2 orang lagi. Dia duduk lagi dalam rumah. Abu Masamah ni dia keluar ke? Orang utara kata heboh. Saya tak tahu nak terjemah apa dia dalam negeri lain. Kita ini faham tak heboh yang apa? Tahu? Dia tanya orang utara. Dia saja main tepi, main masjid nak main tepi Nabi kan.
disalahkan Nabi, dia kata dia tengok bila Nabi jawab, ikutlah jawab pelan-pelan. Tak jawab. Sampai macam tu sekali. Tak jawab. Menarik sebenarnya. Kalau nak baca hadis tu mungkin sekejap. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Sampai mereka sangka wa dhannu alla malja'a min Allah. Sampai dia sangka tak ada peluang dah untuk mereka diselamat daripada kemurkaan Allah. Habislah kami sampai macam ni sekali kami kena kan. Dia tak ada peluang lah untuk nak dapat keampunan, nak dapat orang kata apa, lari daripada kemurkaan Allah ni. Buku ni memang urai cerita ambil balik ni panjang sangat. Ambil balik ni panjang sangat. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah sekalian, saya pun dah 10 setengah dah ni. Masuk cerita tentang munafik, insyaAllah esok. Tapi saya bagi peluang waktu yang ada ni, mungkin ada kongsian, ada yang ikut kongsi apa tentang perkara kabur ni, ataupun persoalan apa-apa lah. Siapa yang ada? Hari ini lebih pada fokus kepada golongan-golongan jadilah, golongan orang yang memang ada pengecualian, golongan yang memang tak geng-geng Abu Bakar dan geng Ka'ab bin Malik. Munafik itu insyaAllah. Ya. Tentera Rom. Sebab Allah tak cerita pasal peperangan Tabuk tu. Saya pun cek balik surah Taubah ni, Allah tak cerita perang Tabuk. Sepanjang-panjang dalam surah Taubah ni yang Allah komen adalah kumpulan-kumpulan yang sedang peperangan tu. Perang tu Allah tak cerita. Allah tak komen. Betul-betul dia komen munafik tu yang paling banyak. Munafik tu paling banyak. Tapi nak hari soalan tadi, peperangan Tabuk ni dah sampai kat Tabuk, Rom pun tahu kata tentera Nabi Iman 30,000 orang. Dia pun kata tadi bunuh. Rom ambil keputusan tidak mau berperang. Rom ambil keputusan tak mau perang. Kata apa, dulu yang masa perang Mu'tah tu pun jenuh juga dengan lawan. Tu berapa ribu orang kan? Ini 30,000 kan? Ramai pun kan? Rom ambil keputusan tak lawan. Jadi Nabi pun buat apa? Hantar macam balik pergi ke apa, kabilah-kabilah yang ada, kabilah-kabilah Arab yang ada ni. Siapa yang ini menyerah, buat satu sulh, perjanjian damai, bayar jizyah. Jadi hasil dari peperangan Tabuk ni, seluruh kawasan yang kabilah-kabilah Arab, bukan orang Rom, orang Arab yang Kristian ni, tunduk kepada Islam. Mereka tak masuk Islam lagi, tapi mereka tunduk bawah kekuasaan Islam dan bayar jizyah. Bayar jizyah. Jadi habislah kabilah Arab yang semuanya asal bawah Rom dan berjaya diambil oleh Islam. Dunia susah nak pergi, tengok saya jadi perang. Betul-betul ya. Bukan perang tu yang orang kata proses Nabi perang tu sebelum pergi
berjalan nak pergi duduk sana, balik, itu tarbiyah anak. Itulah. Tak berlaku perang pun, tapi macam-macam benda lah yang berjaya dapat ditanamkan dan dididik oleh Islam oleh Allah dan Rasul kepada sahabat-sahabat Nabi ini. Kemudian saya terang tak berhenti nak cakap dalam waktu yang pendek benda yang rasa pecah kan, macam mana kena buat satu kesimpulan dalam waktu yang pendek. Tak bukan pendek sangat kan. Tunggulah dekat surau mana-mana yang banyak sirah ni, boleh bagi detail sikit. Surau Fahim Nabai dah berapa umur tu? Sebab ni ada sebab kita boleh berhenti lihat kalau kita nak tunggu di sebelah slot yang seterusnya. Jadi wallahualam, insyaAllah esok lebih menarik lah. Esoknya lebih menarik sebab memang surah Taubah ni ataupun nama lainnya adalah Bara'ah. Surah Al-Bara'ah. Memang tahdid ni nak terima apa Ustaz? Tafdid fadaha yafdahu, membuka rasa dalaman tentang munafik. Berkaitan dengan orang yang tadi ni semua sikit-sikit satu dua ayat yang Allah komen.